soalan daripada Encik Chow Pung Meng. Dipersilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang berbahagia, Puan Yang di-Pertua Town Planner Puan Haja Noraini binti Roslan, Yang amat dihormati Datuk Setia Haji Muhammad Kusrin bin Haji Munawi, Datuk Orang Besar Daerah Klang, Puan Timbalan Yang di-Pertua Puan Elia Marini, rakan-rakan ahli majlis, ketua-ketua jabatan serta para hadirin sekalian. Selamat pagi, salam madani dan salam perpaduan kepada semua. Pertama sekali, saya ingin memanjangkan ucapan terima kasih kepada semua atas peluang untuk mengambil bahagian dalam ucapan penggulungan kali ini. Ucapan ini besar kemungkinan adalah ucapan penggulungan terakhir sebelum Dewan Undangan Negeri Selangor dibubarkan. So saya harap semua dapat mendengar ucapan saya dengan hati yang tenang. Puan Yang di-Pertua, saya menaruh keyakinan yang sangat tinggi bahawa Klang berupaya diangkat semula sebagai bandaraya yang bersih dan berdaya huni. Kita tidak mahu nama Klang ini tercemar dengan skandal, dengan kekotoran, dengan keadaan infra yang tidak sempurna. Kita mahu Klang ini dikenali sebagai sebuah bandar yang diangkat martabat penduduknya. Sebuah bandar yang dikenali dan dihormati. Bandar yang makmur, bandar yang dihuni oleh masyarakat berbilang kaum secara aman dan bahagia. Baru-baru ini, bandar kita telah didombakan sebagai 10 bandar paling bahagia di Malaysia. Ini telah membawa harapan baru kepada warga Klang. Untuk anak-anak kita, untuk generasi seterusnya, kita mampu membina dan meneruskan harapan ini mulai sekarang. Akan tetapi, walaupun saya percaya kita telah membuat yang terbaik, namun di kaca mata penduduk, mutu perkhidmatan kita masih tidak mencapai tahap yang sepatutnya. Puan Yang di-Pertua, majlis kita kini berada di tahap kewangan yang kukuh, hasil dari pengurusan kewangan yang berhemah dan berintegriti oleh Kerajaan Pakatan Harapan Negeri Selangor selama 15 tahun. Sepatutnya kita boleh menuai hasil ini dengan memberi mutu perkhidmatan yang terbaik kepada warga Klang. Akan tetapi, ini tidak dirasai di lapangan. Kadang-kadang saya bingung juga mengapa hal-hal kecil tidak dapat dibereskan. Mengapa masih ada aduan demi aduan dibuat tetapi tidak selesai. Mengapa Datuk OBD perlu membangkitkan aduan demi aduan di dalam full council. Penduduk mahukan jawapan yang pasti, bukan hanya cakap semata-mata. Jika aduan-aduan yang disalurkan tidak diselesaikan atau tidak mendapat maklum balas langsung dari jabatan, ahli majlis menjadi orang pertama yang kena. Penduduk hanya mahukan kepastian kepada permasalahan mereka. Puan Yang di-Pertua, sebagai ahli majlis, kuasa kami adalah terhad. Kami tidak ada kuasa penguatkuasaan dan tidak boleh bertindak sewenang-wenangnya. Kuasa mutlak ada di tangan Puan Yang di-Pertua dengan setiap jabatan mempunyai kuasa tertentu. Oleh itu, jalan terbaik adalah untuk kita bekerjasama dengan jabatan jika ingin menyelesaikan sesuatu isu. Akan tetapi, kita ini ibarat bertepuk sebelah tangan yang tidak berbunyi jika kita tidak mendapat kerjasama yang setimpal dari pihak jabatan. Sebagai lantikan politik dan juga ahli politik, tugas utama kita adalah untuk mempertahankan Kerajaan Pakatan Harapan. Semestinya kita perlu menjawab kepada penduduk yang juga merupakan pengundi kita. Jika kita tidak mampu selesaikan perkara yang remeh, kita perlu menjawab. Puan Yang di-Pertua, kalau ada kegelisahan yang berasas, tanggungjawab kita adalah untuk kita selesaikan bersama. Penduduk sebagai pembayar cukai ada hak mereka. Kita mesti menunjukkan kepada rakyat bahawa majlis ini ditadbir dengan baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon kerjasama untuk kita letakkan satu asas dan budaya baru. Saya mohon tinggalkan yang lampau dan cuba untuk memartabatkan budaya kerja yang lebih berintegriti. Saya tegaskan semula,
buka pintu hati kita, berikhtiar, mencari jalan untuk kita sama-sama menyelesaikan dan membangunkan kelestarian bandar kita. Bandar kita ini pernah tercurut, tapi kita mempunyai potensi yang baik. Saya menaruh keyakinan yang penuh dengan Puan Yang di-Pertua dan semua pegawai jabatan. Sebagai ahli majlis, kami adalah sebahagian dari warga MPK. Kita tidak mahu dan tidak perlu bermusuh dengan sesiapa. Cuma kita mengharapkan jika ada pengarahan dan dasar yang tidak jelas yang menyebabkan kemerosotan mutu perkhidmatan kita, marilah kita bersama-sama membetulkan ketimpangan ini. Jika ada segelintir pegawai yang tidak menjalankan tugas dengan sepatutnya atau yang telah mencemarkan institusi MPK, terpulanglah kepada kuasa dan budi bicara Puan Yang di-Pertua untuk mengambil tindakan yang sewajarnya. Puan Yang di-Pertua dan rakan-rakan ahli majlis sekalian, pihak berkuasa tempatan merupakan cabang kerajaan ketiga yang paling penting sebab kamilah yang paling dekat dengan rakyat. Peranan ahli majlis adalah sebagai penggubal dasar dan bertindak sebagai jabatan penghubung antara masyarakat dengan kerajaan. Jika kami adalah sebuah pasukan bola, ahli majlis adalah pemain di midfield. Oleh itu, saya berharap pada perjalanan mesyuarat yang akan datang, iaitu selepas Kerajaan Pakatan Harapan menguasai semula negeri Selangor, kita semua dapat memainkan peranan yang lebih inklusif. Saya ingin tegaskan di sini, walaupun kuasa ahli majlis adalah terhad, kuasa sebenar kami berada di dalam chamber ini. Di sinilah tempat kita menetapkan dasar-dasar yang memberi impak secara langsung kepada rakyat. Semua keputusan bukan dibuat secara mutlak. Sebaliknya, keputusan yang dicapai adalah hasil muafakat dan perbincangan bersama. Sebarang usul perlu dibahaskan dan diputuskan bersama. Oleh itu, harapan saya kepada rakan-rakan ahli majlis ialah kami perlulah berani menyuarakan dan mengangkat dasar-dasar yang mampu mengangkat darjat dan martabat rakyat dengan penuh semangat ihsan, rahmah dan amanah. Kita mestilah tegas dan konsisten memperjuangkan isu dan hak rakyat. Walaupun kadang-kala bahawa suara rakyat menuntut kita membuat pendirian yang kurang disenangi oleh sesetengah pihak. Ada kalanya ia menyebabkan kita menentang arus. Akan tetapi, bila timbul isu yang menjadi buah mulut sebahagian besar penduduk Kelang, adakah sebagai ahli majlis kita boleh pekatkan telinga dan membisu? Adakah kita duduk diam tanpa meminta penjelasan? Bila kita nyatakan pendirian kita, bukanlah niat kita untuk menuduh, tetapi untuk kita memperjelaskan keadaan dan menjernihkan semula imej majlis di mata rakyat. Majlis wujud untuk memberi khidmat kepada rakyat. Tanpa rakyat, kita semua tidak wujud. Oleh itu, respons yang kita berikan adalah jawapan yang kena, masuk akal dan boleh terima. Akhir sekali, tadi saya ada sebut pasal kita tidak mahu dan tidak perlu bermusuh dengan sesiapa dikala kita memperjuangkan hak rakyat. Akan tetapi, jika along the way, dengan izin Puan Yang di-Pertua, kita perlu dianggap sebagai musuh oleh pihak tertentu, sorry to say, sebagai seorang ahli politik, ini adalah risiko yang kami terpaksa tanggung. Jika takut dengan risiko, usah kita bicara soal perjuangan. Puan Yang di-Pertua, sebagai penutup ucapan saya, izinkan saya mengungkap sebuah puisi. Puisi oleh seorang poet tahun 1880-an oleh Charles Mackay. Dengan izin Puan Yang puisi. You have no enemies, you say. Alas, my friend, the boast is poor. He who has mingled in the fray of duty, that the brave endure, must have made foes. You have done none, small is the work you have done. You have hit no traitor on the hip. You have dashed no cup from perjured lip. Translation. Jika sesiapa yang tidak pernah menjalankan amanah,
yang pernah menyatakan mereka tidak ada musuh. Amanah dan kamu tidak ada musuh bermakna kecil pencapaian kamu. Kamu tidak pernah memukul pengkhianat di lutut. Dan kamu tidak pernah menyangkal orang yang menipu. Kamu tidak pernah membetulkan apa yang salah. Kamu adalah pengecut dalam sesuatu perjuangan. Untuk makluman semua, puisi ini saya amat suka dan telah dijadikan prinsip hidup peribadi saya. Puisi ini tidak menuju kepada sesiapa dan tidak ada kaitan dengan yang hidup dan mati. Sekian, terima kasih.